Bacok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bacok untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2025. Banyak input yang kita perolehi daripada perbahasan Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan Yang Berhormat Ketua Backbenchers sebentar tadi. Pada hemat Bacok, belanjawan bagi tahun hadapan adalah sangat penting untuk memastikan ekonomi negara terus kukuh dan kemakmurannya dapat dikongsi bersama. Kerana yang dibelanjakan ini adalah kumpulan wang yang disatukan, dipungut dan disatukan daripada pendapatan, perbelanjaan, pelaburan dan keuntungan rakyat, termasuk menggerakkan simpanan dan caruman rakyat bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Tuan Yang di-Pertua, saya mengikuti ucapan belanjawan oleh Yang Berhormat Tambun tempoh hari, yang dimulakan dengan memetik sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat 22 yang menegaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur penciptaan langit dan bumi dengan penuh keteraturan dan keseimbangan. Saya juga ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat. Dalam surah terpanjang ini juga terkandung sepotong ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Letaknya pada ayat 282, memperlihatkan kepada kita satu penerangan yang panjang lebar tentang permasalahan hutang yang menjadi fokus utama belanjawan kita pada hari ini, agar tidak timbul masalah dan kesusahan di kemudian hari. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga suatu tempoh masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah kamu melantik seorang penulis di antara kamu dengan penulis yang seorang yang adil dan yakni benar. Surah Al-Baqarah ayat 282. Semoga dengan pemahaman terhadap ayat ini, juga terhadap ayat-ayat yang terkait dengan urusan pinjaman, perniagaan, ekonomi dan keuangan yang banyak di dalam Al-Quran ini dapat menyelamatkan kita daripada belenggu keuangan. Seterusnya membawa keberkatan dalam urusan kehidupan maupun urusan ekonomi negara kita, insya-Allah. Tuan Yang di-Pertua, dalam ruang perbahasan yang terhad ini, Bacok berhasrat untuk menyinggung 3 isu struktural dan sistemik yang boleh digelarkan sebagai bom jangka kepada ekonomi negara. Yang pertama, keberhutangan kerajaan. Yang kedua, keberhutangan generasi muda. Yang ketiga, isu pekerjaan di bawah kelayakan yang disentuh oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Namun sebelum itu, izinkan Bacok berkongsi pandangan terhadap tinjauan fiskal dan makroekonomi negara bagi tahun 2024-2025 dan hubung kait dengan kesejahteraan hidup rakyat sebagaimana yang disentuh oleh sahabat saya, Paya Besar sebentar tadi. Tuan Yang di-Pertua, seperti dijangka, belanjawan 2025 berjumlah 421 bilion merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah. Malah pertama kali peruntukan asal belanjawan melepasi paras 400 bilion. Pastinya membawa limpahan kepada ekonomi, juga tekanan kepada defisit dan juga hutang kerajaan. Cuma teringat saya akan nasihat orang tua-tua, besar periuk, besarlah keraknya. Peribahasa Melayu yang bermaksud kalau pendapatan besar, perbelanjaan pun besar, atau dalam kata bahasa sekarang ini, komitmen pun besar. Namun dalam konteks ekonomi negara, tidak salah jika periuk itu diperbesarkan. Tetapi biarlah seimbang beras dan airnya, cukup pula api yang memasaknya, tidak mentah, tidak hangit dan tidak bocor. Dikacau dan ditanak dengan sekata oleh pihak kerajaan, pihak swasta supaya keraknya tidak tebal dan nasinya apabila dikongsi dapat dikongsi sama sedikit oleh semua yang menanti. Tuan Yang di-Pertua, berbalik kepada belanjawan 2025. Kelihatan teras utamanya adalah penguncupan subsidi dan perluasan cukai, bertujuan untuk meringankan beban kewangan kerajaan, meluaskan asas cukai bagi menampung perbelanjaan mengurus OE yang tinggi, RM335 bilion, nisbahnya hampir 98.8% berbanding hasil kerajaan RM339 bilion. Malah buat pertama kali, peruntukan untuk emolumen sahaja belum masuk peruntukan pencen melebihi 100 bilion, iaitu 105 bilion. Speaker yang baru. Teruskan. Datuk Yang di-Pertua, impaknya kepada ekonomi secara umum.
Pertumbuhan KDNK 2024-2025 diunjur positif melebihi 4.5%, kita akui. Inflasi dijangka meningkat ke paras 3.5% susulan pelaksanaan dasar subsidi yang baharu. Paras tertinggi dalam tempoh 8 tahun depan ni. Menghampiri paras inflasi 3.7% terakhir pada tahun 2017, tahun terakhir pelaksanaan GST. Kos sara hidup dan kos perniagaan dijangka terus meningkat, khususnya dalam aspek belanja makanan, pengangkutan dan perkhidmatan. Yang keempat, pengangguran di bawah paras 3.5%, namun isu pekerjaan di bawah kelayakan underemployment dengan izin masih tinggi. Dan yang kelima, hutang kerajaan dan keberhutangan rakyat terus meningkat, 63% kepada KDNK bagi hutang kerajaan, 68% kepada KDNK bagi hutang isu rumah. Belanjawan 2025 juga menyaksikan penerusan pelbagai insentif dan bantuan tunai kepada rakyat. Sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah, payung rahmah untuk menyerap impak kenaikan kos sara hidup serta kenaikan harga diesel dan petrol. Namun program pindahan tunai ini perlu ada strategi keluar, exit strategi dengan izin yang mampan supaya tidak menjejaskan ekonomi dan kewangan kerajaan dalam jangka masa panjang. Manakala perbelanjaan pembangunan DE berjumlah 86 bilion, 20% daripada keseluruhan peruntukan, menyaksikan penerusan pelbagai projek pembangunan berskala sederhana. Tiada projek mega baharu dan perlu dilaksanakan mengikut keutamaan negeri dan berimpak tinggi sebagaimana digariskan dalam RMK 12 dan RMK 13 yang bakal menyusul. Tuan Yang di-Pertua, ringgit kembali kukuh selepas tempoh penyusutan yang panjang. Menurut Bank Negara, pengukuhan positif ini didorong oleh perkembangan luaran susulan perubahan kadar faedah di negara maju khususnya Amerika Syarikat dan disokong oleh suatu tindakan terselaras iaitu penukaran atau penghantaran pulang pendapatan luar negara oleh pihak JLC, GLIC dan juga syarikat korporat. Dalam erti kata lain, dana pelaburan, tabungan dan caruman rakyat turut digerakkan untuk menampung pengukuhan ringgit dan bursa. Berapa jumlahnya, berapa nilainya tidaklah diketahui. Namun kuantumnya pasti amat signifikan dan sedikit sebanyak mungkin boleh menjejaskan prospek dividen kepada rakyat. Justru rakyat sebagai pencarum dan penabung, pemegang taruh utama kepada JLC dan JLIC ini berhak mendapatkan penjelasan dan keterusan dalam perkara ini. Selain aspek ekonomi yang dinyatakan ini, terpenting dalam sebuah belanjawan adalah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat, khususnya dalam aspek pencapaian pendidikan, kualiti penjagaan kesihatan serta keselamatan dan ketenteraman awam. Memandangkan mutakhir ini, Tuan Yang Pertua, tekanan hidup amat melonjak, insiden kebejahatan sosial amat melonjak, malah kita dipertontonkan, dipertayangkan dengan perlakuan jenayah di luar peri kemanusiaan. Tuan Yang di-Pertua, berbalik kepada 3 isu struktural yang saya gelarkan sebagai bom jangka kepada ekonomi negara. Pertama, isu hutang kerajaan yang telah saya singgung sebentar tadi, ianya menuntut kepada iltizam semua pihak untuk menambah baik tata kelola fiskal bagi mencapai paras hutang berhemat selaras dengan objektif fiskal di bawah Akta 850. Biarlah hutang itu hutang yang produktif dan berkualiti. Seterusnya, menambah baik pengurusan hutang hendaknya secara patuh syariah demi mencapai kemampanan hutang dalam jangka masa sederhana dan panjang. Kedua, Tuan Yang di-Pertua, isu keberhutangan dalam kalangan generasi muda. Saya terbaca laporan berita 1 Oktober yang lalu oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Kedua. Menteri Kewangan Kedua dilaporkan berkata seramai 53,000 individu berumur bawah 30 tahun didapati dibebani hutang terkumpul berjumlah 1.9 bilion. Data AKPK. Peningkatan keboleh capaian pinjaman peribadi, kad kredit dan terutamanya skim beli sekarang bayar kemudian, Buy Now Pay Later, BNPL, yang amat membimbangkan terutama dalam kalangan generasi muda. Memetik laporan terbaru, nilai hutang BNPL kini telah meningkat kepada 1.42 bilion dan majoriti daripada 3.7 juta pemegang akaun BNPL ini adalah mereka yang berusia 21 dan 45 tahun. Mungkin adik kita, mungkin anak kita di universiti ataupun graduan-graduan yang muda ini. Tuan Yang di-Pertua, pengguna di Malaysia khususnya generasi muda berisiko terjerumus ke dalam kancah hutang isu rumah yang lebih tinggi akibat cenderung menggunakan kemudahan skim BNPL ini.
Tidak seperti kad kredit dan pinjaman peribadi, BNPL selalunya tidak memerlukan semakan kredit yang mendalam. Daya tarikan model BNPL ini terletak pada flexibility dan kebolehcapaian, mudah kepada golongan Gen Z dan juga generasi milenial yang banyak terdedah kepada pembelian atas talian. Dalam hal ini, Bacuk menyambut baik inisiatif yang diambil oleh Bank Negara Malaysia khususnya dan pihak kerajaan untuk merangka satu dasar kawalan yang lebih komprehensif bagi mengawal selia pelbagai entiti perkhidmatan kewangan atas talian yang saya anggap mereka ini semakin kreatif mutakhir ini di samping menyediakan peraturan kawalan kredit pengguna yang lebih bertanggungjawab. Perkara ini perlu disegerakan. Tuan Yang Pertua, yang ketiga, isu pekerjaan di bawah kelayakan underemployment dalam kalangan belia menjadi fokus saya kira di kedua-dua belah pihak, pihak kerajaan maupun pihak pembangkang, menjadi tema utama kepada ucapan Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi. Memang diakui sejak 2022 statistik pengangguran angka asasnya nampak baik. Tetapi di dalamnya adalah isu underemployment ataupun pekerjaan di luar tidak setimpal dengan kelayakan. Sebagai contoh, graduan TVET yang sepatutnya menjadi juruteknik terlatih di industri bekerja sebagai penghantar makanan. Kerana fleksibiliti masa dan pendapatan lebih tinggi khususnya dalam jangka masa yang pendek. Fenomena ini boleh dilihat sebagai satu bom jangka kepada negara dalam jangka masa panjang. Menangani isu ini memerlukan satu ikhtiar yang khusus dan menyeluruh. Pertama, usaha lebih tertumpu kepada latihan kemahiran TVET dan keusahawanan. Itu semua orang sudah bahaskan. Dalam aspek FDI, kemasukan pelaburan asing, agenda tempatan perlu diutamakan. Khususnya dalam aspek pemindahan kepakaran, pengupayaan bakat tempatan dan pindahan teknologi sebagaimana yang digariskan dalam NIMP dan juga NETR. Dalam hal ini, Malaysia kita perlu menolak pelaburan asing yang tidak menggunakan sumber tempatan, tidak menggunakan pekerja tempatan, malah tidak munasabah untuk dibenarkan pengimportan mesin dan juga material oleh pihak pelabur, kerana ini boleh menjejaskan imbangan bayaran dan mengetepikan pengusaha tempatan. Tuan Yang Pertua, tidak sempurna kiranya isu Palestin tidak dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Mewakili sekalian warga Bacuk, solidariti kami terhadap perjuangan Palestin tidak pernah berbelah bahagi. Doa dan munajat yang berterusan, sokongan dan bantuan tidak bermusim. Saya mengikuti ucapan Yang Berhormat Menteri Luar di PBB tempoh hari menzahirkan ketegasan Malaysia dalam isu Palestin. Syabas diucapkan. Dengan kepengurusian ASEAN dan OIC, peranan Malaysia perlu dipertingkatkan dan fokus boleh diambil untuk mengambil langkah permulaan bagi menggerakkan komuniti antarabangsa ke arah membina semula Gaza sebagai sebuah wilayah yang boleh berdiri dan berdaulat. Pada masa sama di tanah air kita sendiri, ramai yang tersinggung dengan pendirian kerajaan untuk meneruskan cadangan penswastaan MAHB, pengendali lapangan terbang di seluruh negara dengan penlibatan entiti asing iaitu JIP dan BlackRock yang disentuh oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sedangkan pada 1 Oktober 2024, JIP telah pun muktamad dimiliki 100% oleh BlackRock, pemodal Amerika Syarikat yang secara nyata terlibat secara langsung dalam genosid, jenayah perang, naik petai ke atas warga Palestin. Terdahulu pada 9 Ogos 2024, pihak MEFCOM, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia telah mengeluarkan satu notis rundingan awam untuk mendapatkan maklum balas awam terhadap cadangan percantuman Gateway Development Alliance GDA berhubung cadangan penswastaan MAHB di bawah Seksyen 55 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015. Dan untuk rekod, Bacuk turut mengambil bahagian dalam proses rundingan awam ini dan telah menyatakan secara bertulis kepada pihak MEFCOM melalui email bertarikh 22 Ogos 2024 bahawa tiada rasional strategik, tiada merit komersial dan tiada asas moral kepada Malaysia untuk berjabat tangan dan duduk semeja dengan penjenayah perang antarabangsa ini. Justru cadangan penswastaan MHB melibatkan usaha sama dengan JIP dan BlackRock hendaklah ditangguh dan dihentikan. Tuan Yang Pertua, sebelum berakhir, saya mewakili sekalian warga Bacuk ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan pada Menteri Kedua, Petra Jaya, yang sudi bertandang ke Bacuk pada 11 Oktober yang lalu bagi menyaksikan majlis penyerahan siapnya
projek hospital Bacok di antara pihak KKR dan juga KKM. Sesungguhnya pembinaan hospital Bacok ini amatlah dinantikan. Dan untuk rekod saya rujuklah handset Parlimen untuk makluman Datuk Yang Pertua tahun 1959. Ahli Parlimen yang pertama Bacok, almarhum Profesor Zulkifli Mahamat, pernah membangkitkan persoalan ini, meminta pihak kerajaan untuk dibina sebuah hospital di Bacok. Ketika itu populasinya sekitar 40 ke 45 ribu. 59. Ahli Parlimen yang pertama. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih dan pastinya pembinaan hospital ini amat dinantikan dan memberikan kelegaan kepada lebih 160,000 penduduk Bacok, jajahan Bacok pada hari ini untuk mendapatkan rawatan dan penjagaan kesihatan dengan lebih sempurna. Sedikit masa lagi, Tuan Yang Pertua, sekalung penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada agensi pelaksana Persekutuan dan Negeri, khususnya ICU, KKR, KKM dan juga UPEN, pasukan projek dan semua pihak yang terlibat sejak awal perancangan sehinggalah siap fasiliti kesihatan yang penting ini. Di samping itu kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian, teruskan bantuan dan sokongan kepada nelayan, petani dan pengusaha lembu hybrid di Sado yang menjadi kegemaran Yang Berhormat Menteri Pertanian. Termasuk ada permintaan untuk dilabuhkan lebih banyak tukun-tukun tiruan, sama ada bersifat konservasi ataupun yang menghalang pukat tunda di sepanjang perairan Bacok ini, di Pantai Irama, Tawang dan juga Kemasin, bagi meningkatkan hasil tangkapan ikan dalam kalangan nelayan pantai. Seterusnya kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan, sangat dialukan pelaksanaan projek membaiki sekolah-sekolah daif yang banyak di pelosok Bacok ini. Juga kepada Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, sangat dinantikan pembinaan dan penyiapan jalan-jalan baru di Jelawat, Tawang dan Pantai Irama. Kerana Bacok hari ini, Datuk Yang Pertua, kalau di hujung minggu, kesesakan luar biasa kerana menjadi destinasi tumpuan percutian dan perkelahan keluarga yang semakin viral dan popular. Kepada semua perkara di atas, saya mohon jawapan secara bertulis daripada pihak kementerian, bolehlah menjadi buah tangan untuk adik kakak Ambo di Bacok. Akhir, Tuan Yang Pertua, untuk Negeri Kelantan, tiadalah yang diharapkan daripada prinsip federalisme yang didukung bersama ini supaya disegerakan penyiapan projek-projek pembangunan berkepentingan rakyat, terutamanya dalam projek tebatan banjir, rawatan air, juga pembinaan lebuh raya dan jalan-jalan desa, di samping ketulusan dalam pembayaran tunai petroleum Kelantan dan Terengganu yang dilunaskan mengikut tempoh masa yang munasabah lah. Kalau kita pun, Datuk Pertua, kalau gaji itu tertunggak ataupun lewat sebulan, lewat 2 bulan pun sudah rasa sempit, apatah lagi kerajaan negeri yang biasanya dilewat-lewatkan, malah seperti tahun lepas dapat tu di hujung-hujung tahun. Jadi saya kira dengan kerajaan yang prihatin ini, sepatutnya perkara ini tidak boleh dibiarkan lagi. Akhir, betul-betul akhir ni, Tuan Yang Pertua, saya tinggalkan Dewan ini dengan satu petikan daripada surah Hud ayat 85. Saya bacakan terjemahan saja. Dialog di antara Nabi Syuaib dan kaumnya, kaum Madian, yang bermaksud, berkata Syuaib, wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan, yakni merugikan atau mengambil hak manusia daripada hak mereka yang sepatutnya, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerosakan. Surah Hud ayat 85. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya. Terima kasih Datuk Yang Pertua yang sangat budiman, sahabat saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Silakan Yang Berhormat Kota Melaka.